Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Munirah binti Taqiyuddin dari SMK Kampung Kastam. Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah tingkatan 2, bab 2, bahagian 2 iaitu kegiatan ekonomi. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Cikgu Munirah Taqiyuddin supaya lagi saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video sehingga bab 10 nanti. Okey, kita teruskan dengan subtopik 2 ini, iaitu kegiatan ekonomi. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil laut, hasil hutan serta pelembungan dan pembuatan. Itulah antara kegiatan ekonomi lah. Kita cerita satu persatu. Apa itu pertanian? Dalam dalam kegiatan ekonomi bagi Kerajaan Alam Melayu ni, mereka menjalankan pertanian, aktiviti pertanian. Apa aktiviti pertanian yang mereka jalankan? Iaitu penanaman padi. Kerajaan Alam Melayu yang terlibat dengan aktiviti pertanian adalah Kerajaan Funan, Champa dan Angkor. Seterusnya terletak di lembah Sungai Mekong, dan mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya, sebab tanah di tempat ini adalah subur. Hujan membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti Tuan Lesap yang digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Pemerintah Angkor telah membina kolam yang dikenali sebagai barik untuk menyimpan air. Di Angkor, penanaman padi menuaikan hasil 3 sehingga 4 kali setahun. Dicampur pula terdapat ketua air di setiap kampung untuk menyelenggara terusan dan daik. Tali air lah dan sebagainya yang berkaitan dengan sistem pengairan untuk disalurkan ke sawah padi. Okey ke penerangan saya? Kita teruskan sikit lagi. Kerajaan Majapahit juga menjalankan kegiatan penanaman padi untuk menjalankan ekonomi mereka lah. Di Pulau Jawa ni mempunyai tanah subur yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Di mana? Di Majapahit, Indonesia. Sebelum tu tak adalah Indonesia lagi. Maksudnya belum ada nama Indonesia. Kerajaan Majapahit masa tu. Membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Seterusnya, kita tengok pula Kerajaan Sriwijaya. Padi menjadi tanaman utama Kerajaan Sriwijaya. Sawah padi ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutamanya di Tanah Tinggi, Pasemah dan Hulu Musi. Tanah mereka subur, jadi mereka pun menjalankan kegiatan pertanian. Kemudian pertanian apa lagi yang ada selain daripada padi? Pertanian lain adalah rempah ratus. Rempah ratus yang terdapat di Alam Melayu ialah bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Banda dan lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Ini adalah pertanian rempah ratus. Seterusnya kegiatan ekonomi apa yang dijalankan bagi Kerajaan Alam Melayu pada ketika itu? Iaitu kegiatan perdagangan. Macam mana kita nak tahu kegiatan perdagangan? Sebab dia ada pelabuhan. Kedudukan Alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat, maksudnya strategik lah, dan adanya kemudahan pelabuhan telah membolehkan Kerajaan Alam Melayu berkembang maju hasil kegiatan perdagangan dengan pedagang luar. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan berjual beli. Maksudnya kawasan dekat pelabuhan tu ada semua kemudahan-kemudahan ini. Baik. Ini adalah kegiatan perdagangan yang ada pelabuhan
kerajaan-kerajaan alam Melayu yang ada pelabuhan. Semualah kan, sebab mereka menjalankan kegiatan perdagangan. Okey, kita tengok dulu untuk kerajaan Funan. Okey, pelabuhan dia nama Ok Yew. Okey, barang yang didagangkan adalah damar, kapur barus, kayu cendana dan kayu gaharu. Okey, seterusnya kerajaan Sriwijaya. Okey, pelabuhannya bernama Palembang. Barang yang didagangkan adalah damar juga, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan sumbu badak. Okey, seterusnya untuk kegiatan Majapahit, pelabuhan Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Nampak tak banyak pelabuhan mereka. Okey, barang yang didagangkan adalah rempah, beras, rotan, kayu cendana, kayu gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Okey, bagi kerajaan Gangga Negara pula, pelabuhannya adalah bernama Pengkalan, Lembah Kinta dan Tanjung Rambutan, Bido dan Sungai Siput. Ada berapa pengkalan lah. Okey, berapa pelabuhan lah di Gangga Negara. Okey, barang didagangkan adalah emas, okey, biji timah, okey, rempah ratus, kapur barus dan damar. Seterusnya kerajaan Campak. Okey, pelabuhan yang menjalankan kegiatan perdagangan adalah di Turan, Kamran, Seri Banoi dan Maliti. Okey, barang yang didagangkan pula adalah beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Seterusnya adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni nama pelabuhan dia pelik sikit, so kamu kena ingat dan cuba sebut betul-betul. Okey, Yasodarapura. Yasodarapura ni memperdagangkan barang dagangan gaharu, okey, buah pala, okey, lilin lebah, okey, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Dan yang terakhir adalah kerajaan Kedah Tua. Okey, nama pelabuhan yang menjalankan aktiviti kegiatan ekonomi perdagangan adalah Sungai Mas. Okey, tak ada emas. Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Okey, barang yang didagangkan adalah rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Itu antaranya lah. Baik, bagi pedagang luar pula, kita tengok pedagang luar. Siapa sebenarnya pedagang-pedagang luar yang masuk ataupun yang lalu ke kawasan pelabuhan di Kepulauan Alam Melayu ni? Okey, kalau kita tengok, bermula dengan China, lepas tu India dan Arab Parsi. Okey, China ni dia membawa pelbagai barangan dari dari China seperti sutra, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan gendang untuk mendapatkan barangan terutama yang mempunyai nilai perubatan dari alam Melayu. Maksudnya mereka menggunakan macam sistem barter lah. Maksud, mereka dagangkan barang-barang tersebut dan mereka nak dapatkan perubatan-perubatan, ubat-ubatan daripada kerajaan alam Melayu. Okey, kemudian seterusnya India ni membawa kain kapas, okey, tembikar dan pelbagai jenis batu berharga seperti akik dan kamelian untuk dijual kepada penduduk tempatan. Mereka mendapatkan kain sutra dari China dan pelbagai jenis barang dari alam Melayu seperti rempah, gaharu dan kapur barus. Seterusnya Arab Parsi pula. Okay, mereka membawa pelbagai jenis tembikar, minyak wangi, okay, Arab memang familiar lah dengan minyak wangi, barang kaca dan manik yang diperdagangkan dengan kerajaan alam Melayu. Okay, di alam Melayu pula mereka membeli rempah dan kayu wangi untuk didagangkan semula di Arab Parsi dan Rom. Tanah Arab dan Rom. Okey, maksudnya pedagang-pedagang yang datang ni juga sebenarnya mereka menyebarkan agama lah. Nanti kita cerita pula lah bab seterusnya. Okey, tapi nak bagi tahu kat sini China, India dan Arab Parsi ni selain daripada mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Okey, pedagang luar lah. Baik, untuk kegiatan ekonomi yang seterusnya adalah hasil hutan dan laut. Okey, pada peringkat awal kegiatan mengutip hasil hutan dan laut ni untuk kegunaan diri mereka sendiri je. Okey, dia lebih
kalau ada lebih lah baru digadang-gadangkan dalam kalangan penduduk tempatan je. Lepas tu dia berkembang menjadi kawasan perdagangan. Sebab apa? Sebab dia dah banyak kan, dia dah meningkat hasil dia, barulah mereka dagangkan. Okay, apa dia? Kayu gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara dan rumpai laut. Banyaklah. Okay. Okey, kita tengok sedikit apa itu hasil laut dan hasil hutan. Okey, ini gambar-gambar dia lah. Okey, ini adalah kayu gaharu. Digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Gaharu banyak didapati di hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Okey. Kemudian ni apa ni? Ini adalah sarang burung. Okey, yang kedua adalah sarang burung layang-layang. Okey, banyak didapati di mana? Di utara pulau Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Okey, seterusnya adalah rotan. Okey, mudah didapati di seluruh alam Melayu. Rotan digunakan sebagai bahan binaan dan barang kraftangan. Okey, seterusnya adalah kapur barus. Okey, banyak ditemukan di Sumatera. Okey, dan Borneo. Okey, kapur barus digunakan dalam sebagai bahan pewangi juga. Boleh ya? Okey, untuk hasil laut, ni tengok ni adalah gamat. Tengok sebelah kanan ni adalah gamat dijadikan bahan makanan dan perubatan. Minyak gamat, okey, dan air gamat dan sebagainya lah. Okey, khususnya ni apa? Rumpai laut dijadikan makanan. Okey, dan ini adalah mutiara dijadikan barang perhiasan. Okey, boleh tak? Okey, sarang burung tadi untuk untuk perubatan kesihatan. Kan sekarang pun ada sarang burung walit ni, burung layang-layang kan. So mereka daripada dulu lagi sebenarnya dah ada sarang burung ni. Cuma sekarang ni lebih dikomersialkan. Okey. Baik, untuk kegiatan ekonomi yang seterusnya adalah pelombongan dan pembuatan. Okey, pelombongan ni ialah kegiatan melombong apa? Emas, biji timah, perak, besi, biji besi, Peringkat awal menjalankan kegiatan melombong dengan cara mendulang secara kecil-kecilan. Okey, pembuatan pula ialah kegiatan membuat barang harian dan mewah. Okey, seperti perhiasan emas, cuka kelapa dan pembuatan garam serta pembuatan tembikar. Baik, untuk kegiatan pelombongan, apa yang mereka lombong? Mereka lombong adalah emas. Okey, dicampak emas dilombong di kawasan pergunungan Hui. Boleh. Perak pula dicampak. Okey, perak dilombong di Indrapura dan kawasan di antara Amarawati dan Wijaya. Okey, wilayah dia lah. Okey, biji timah pula, biji timah atau biji besi lah, di Angkor. Biji besi dilombong di pergunungan Nom Dek. Okey, seterusnya pembuatan. Okey, pembuatan emas. Masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas, seperti barang perhiasan lah. Okey, emas of course lah untuk wanita kan. Okey, seterusnya tembikar. Masyarakat kerajaan Champa mahir dalam pembuatan barangan tembikar. Seterusnya adalah cuka kelapa. Masyarakat kerajaan Champa mahir mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Dan yang terakhir adalah garam. Okey, masyarakat kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak, serta pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Okey, ini adalah antara pelombongan dan barang-barang pelombongan dan barang-barang pembuatan. Okey, habislah. Okey, untuk mengakhiri bab 2 ni, okey, iaitu kegiatan ekonomi dan sistem pemerintahan. Okey, kita tengok sikit sakna cerminan sejarah. Dalam buku teks pun ada sebenarnya ni.
Okey, kita mestilah bijak dan taat. Okey, kita perlu bijak memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemakmuran ekonomi negara dan kepentingan mentaati pemerintah. Okey, serta kreatif dan inovatif. Kita mestilah bersifat kreatif dan inovatif demi kemajuan diri dan keluarga kita. Okey, seterusnya tanggungjawab. Pembangunan dan kemajuan negara menjadi tanggungjawab kita bersama-sama. Okey. The end. Tamatlah sudah tajuk ataupun bab 2. Okay. Terima kasih dan jangan lupa ya, sekali lagi cikgu ingatkan, minta tolong untuk subscribe channel Cikgu Munirah Taqiyuddin supaya saya rasa lebih bersemangat untuk upload video-video bab 3, 4, 5 sehingga bab 10 nanti. Okey. Lagi satu saya nak bagi tahu, nanti saya akan sertakan di caption bawah. Okay, untuk grup sejarah di Telegram saya. Okay, sebab saya akan bagi secara percuma slide yang saya buat ini dalam bentuk PDF lah kepada anda semua. Anda semua boleh download daripada situlah. Jadi boleh print je, tak payah nak tulis balik dalam buku, just print dan baca saja. Okey, terima kasih semua dan cikgu sangat hargai anda menonton sehingga ke akhir video cikgu. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk video bab 3 nanti. Bye.